هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا
حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, kita berjumpa lagi pada malam ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Saya berada di suatu madrasah sekarang ni. Di Batang Kali nama tempatnya. Kira-kira 1.5 jam daripada Kuala Lumpur begitu, tuan-tuan dan puan. Satu dalam keadaan yang menarik. Saya sampai pemalam tadi. Dengarnya, kelilingnya sangat menarik. Ada berkuda di sini. Ada budak-budak madrasah tahfiz dekat sini. Alhamdulillah, saya tengok cara-caranya nampak Masya Allah. Di sinilah cara yang paling baik. Very conducive. The place is so conducive, for learning. Saya tengok ada sungainya, saya tengok ada air mengalir yang jernihnya, dan di sinilah mereka, alhamdulillah, menikmati alam semula. Jadi pada masa yang sama, insya-Allah mereka membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mereka mengikuti, mentarbiahkan diri mereka kepada Al-Quran, kalamullah itu, alhamdulillah. Jadi oleh kerana saya bersama ingin berkenalan dengan teman-teman yang berada di sini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mintalah kalau berapat kita akhirkan siaran 5 minit sebelum pukul 10 itu pun dah cantiklah, insya-Allah. Apapun tuan-tuan dan puan, yang kedua yang saya nak bagi tahu, oleh kerana sekarang ni masjid dan surau telah dibuka, walaupun tidak dibuka sepenuhnya, tapi sudah dibuka dan kuliah-kuliah sedang berjalan. Sebahagian besar daripada ahli-ahli panel kita yang terlibat dalam online, sama ada waktu pagi pukul 7 itu dan pagi malam pukul 9.15, terlibat tuan-tuan dalam program-program masjid dan surau, termasuk diri saya sendiri. Sebab itu saya dah merombak balik tuan-tuan dan puan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Jadi kita susun balik. Maknanya program-program malam terutamanya tuan-tuan, yang mungkin program-program malam program-program malam kita tangguhkan hanya yang pagi saja, agaknya berterusan sebab pagi ini tidak banyak tidak banyak selari dengan program-program yang lain, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi malam ni kita ada tetamu kita, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, dengan Profesor Dr. Nur Azniza Ishak daripada Universiti Utara Malaysia sebagai pengulas kita pada malam ini, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan, pertemuan kali yang ketiga daripada tetamu kita pada malam ini akan memberikan more insights kepada dakwah yang dijalankan, terutama dengan program-program dan pendekatan yang dijalankan itu, yang saya fikir boleh difikirkan oleh masyarakat umum untuk kita meniru kalau yang dilakukan itu bertepatan dan berkaitan, sebab kemajuan yang didapati walaupun 8 tahun memeluk Islam, tapi telah berjaya tuan-tuan kerja-kerja mengislamkan orang dan sebagainya. Apapun, sebagai permulaan saya minta saudara untuk ketua tuan-tuan dan puan untuk memperkenalkan diri dia sendiri, memperkenalkan tetamu yang 2 orang itu, tuan-tuan dan puan, untuk pengetahuan para penonton. Silakan perkenalkan diri dulu, insya-Allah, ta'aruf dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali izinkan saya untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kami kerana sekali lagi Datuk Prof sudi menjemput kami di dalam program yang sangat berguna ini, yang dianjurkan oleh Yayasan Sabah ini. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan ini, sekali lagi, alhamdulillah. Baik, sedikit ta'aruf tentang diri saya. Nama saya Kumaran Nakapa. Saya berasal daripada Kuala Lumpur, umurnya 43 tahun, sudah bernikah, mempunyai 3 orang anak, dan secara karier atau kerjaya saya adalah sebenarnya seorang petani, senang cerita petani lah sebab saya berkebun. Saya berkebun di kawasan Bestari Jaya, dan saya secara lifestyle, bukannya secara weekend atau bukannya secara bila ada masa, tetapi secara lifestyle saya memilih untuk menjalankan kerja-kerja dakwah. Antara punca kenapa saya jalankan kerja dakwah ini adalah kerana seperti Datuk kata, sudah 8 tahun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya masuk Islam sudah 8 tahun.
Dan 8 tahun yang dulu tu, masa saya nak pergi daftar pengislaman tu, saya pergilah, ada sahabat bawa saya ke pejabat agama Islam daerah Kuala Selangor. Saya sampai di sana. Bila saya sampai di sana, sahabat itu pun dia minta saya syahadah dan saya pun syahadah, bagi IC dan sebagainya. Semua dah selesai. Pihak MICE mereka minta saya nombor akaun. Saya agak terkejut. Dia cakap, oh kalau kamu masuk Islam, kita akan memberikan sedikit bantuan, imbuhan untuk membantu kamu untuk memulakan hidup sebagai seorang Muslim. Dan saya sangat teruja kerana Masya Allah kita sudah pun dapat hidayah. Ini ada bonus lagi ya. Dan saya rasa ayah saya, dia pernah ajar saya dalam dunia ni, there's no such thing as free lunch. Setiap benda yang kita dapat, mesti ada satu nilai padanya. Kita tak boleh ambil apa-apa pun secara percuma. Jadi saya pun pasanglah niat. Saya cakap, oh memandangkan, saya tanya berapa tahun bantuan ni kita akan terima. Pejabat agama bagi tahu bantuan ni kita akan terima selama 5 tahun. Jadi saya pun pasanglah niat. Saya cakap, okeylah, memandangkan kita sudah pun mendapat sumbangan daripada zakat, maka kita buatlah kerja-kerja yang berguna untuk agama selama 5 tahun. Iaitu kerja-kerja dakwah. Saya mendapati di tempat yang saya tinggal, di mana majoritinya adalah bukan Islam, dia sangat baguslah kita untuk buat kerja dakwah kerana dia ada banyak berkat bila kita sampaikan Islam ini kepada orang-orang yang belum kenalnya, orang-orang yang belum memahaminya, orang-orang yang mungkin kenal tapi ada sedikit salah faham tentang agamanya. Jadi saya seronoklah dengan kerja ini, alhamdulillah. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam perjalanan hidup saya selama ini di sini di Pekan Bestari Jaya yang saya tinggal ini, saya telah sangat beruntung kerana rakan-rakan yang turut sertai dalam perjuangan saya ini adalah mualaf-mualaf yang saya telah bantu ataupun menjadi asbab dalam pengislaman mereka ni. Mereka pun ikut cara saya. Masya Allah, itu yang saya sangat terkejut, Dato'. Sebab orang Islam ya, Masya Allah. Dia pun banyak yang ikut cara saya dan saya pun terkejutlah. Dan ramai-ramailah kita bila dah ada satu menjadi dua, duanya menjadi empat, empatnya menjadi 8 dan begitulah sedikit demi sedikit komuniti kami pun membesar. Jadi hari ini pun saya bersama saya ni ada seorang sahabat mualaf ya, seperti yang dijanjikan minggu lepas. Hari ini kita akan disertai oleh seorang tetamu sebab Dato' kata dia pun dah malas dengar saya cakap pasal saya. Dia nak dengar orang lain pula cakap pasal tentang projek kami. Jadi hari ini akan menyertai saya. Oh, yang bukan yang kecil ini ya. Ini nama dia Batrisha Bharati. Nama asalnya Bharati dalam bahasa Tamil ya, Bharati. Dan sekarang nama Islam ni adalah Batrisha Bharati binti Muhammad Nagendran Moses. Kalau nak tahu Muhammad Nagendran Moses di sebelah saya. Saya terus nak pas dekat dia, boleh Dato'? Boleh. Sila. Saya tuan dan juga saya nak jemput isterinya sekali ya untuk duduk dan mulakan ta'aruf mereka. Okey. Sila. Apa introduce pernah? Sila. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Sila. Sila perkenalkan diri dulu, Tadi Kumaran sudah perkenalkan diri dia dan saudara Muhammad ni boleh perkenalkan diri insya-Allah dengan isteri sekali dengan anak. Okey. Nama saya Manimala. Manimala. Nur Manimala. Saya asal dari KL. Okey. Ini suami saya Muhammad Nagendran. Dia asal dari sini Selangor lah. Muhammad daripada mana? Bini asal daripada mana suami? Dia duduk suami. Ceras. Suami asal sini. Asal daripada mana? Suami asal daripada mana? Goldfield. Ya. Goldfield. Bandar Seri Goldfield. Goldfield. Okey. Saya dari KL, dari anak yatim, dari kecil tinggal. Oh, daripada kecil anak yatim lah, masya-Allah. Okey, kita macam ni, kita punya program kita tidak banyak masa ni. Yang saya nakkan, kita dah 3 kali berjumpa dengan saudara Kumaran ya.
Dan kita nak tahulah pandangan daripada isteri, daripada suami tentang bagaimana Cik Kumaran tu macam mana dia diterima oleh masyarakat. Sepatutnya yang saya tahulah, bagi orang Hindu misalnya, kalau misalnya ada mereka yang keluar daripada Hindu memeluk Islam dan sebagainya, mereka jadi musuh nombor satu. Orang yang memeluk Islam itu dijadikan musuh nombor satu kepada penganut Hindu yang tidak redha, yang tidak rela, tidak mahu antara anggota masyarakat mereka memeluk agama selain daripada Hindu. Tidakkah begitu agaknya? Macam mana tu? Macam nak balik apa ni? Kumaran, boleh bantu sikit Kumaran? Boleh Ustaz boleh. Saya kenal Ustaz masa Tuan Kumaran saya kenal masa Kawan aku lah. dekat Bibi lah, masa saya tinggal dekat bilik sewa. Masa tu saya kenal Mr. Tuan Kumaran, masa tu dia tolong saya lah. Tuan tanya mau masuk Islam. Tuan Kumaran yang tolongkan kita orang yang belajar Islam macam mana mau belajar syahadah semua, dia belajar. Lepas tu kita orang baca syahadah, masuk Islam lah. Dah 3 bulan, 4 bulan lah sudah masuk Islam kita orang. Tukar nama. Dia banyak, Tuan Kumaran banyak tolong saya. Masa susah apa semua, bagi barang bantuan, sumbangan semua dia tolong saya. Dari dulu lagi kita orang Islam, memang saya suka masuk Islam, suami pun sama. Sini maknanya bila kenal dengan Cik Kumaran ni atas nama bantuan lah, banyak bagi bantuan, ajak masuk Islam, dia tunjukkan sifat-sifat yang baik kan ya, ditunjukkan kepadanya, menghormati orang-orang yang sesama dengan dia dan mengajak orang masuk Islam untuk keluar daripada agama, dan dia anggap Islam itu agama yang paling suci, agama yang paling murni, agama yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama yang insya-Allah menjadi pelengkap kepada seluruh agama yang telah ada pada manusia. Jadi itu dia punya apa. Jadi maknanya perkenalan dengan Cik Kumaran ni lebih kepada bantuan bantuan yang diberikan bantuan yang diberi. Dan okey, sekarang ni yang kedua saya nak tanyakan macam mana dah berapa lama keluarga puan dengan keluarga suami ni masuk Islam? Dah berapa lama masuk Islam dah? Berapa lama dah masuk Islam? Tak dengar. Masuk Islam dah 13. Ya. Tak dengar. Dah 3 bulan ke atas Ustaz. 3 bulan? Dah 3 bulan. Orang aku masuk dah 3 bulan lebih. Tengah. Tapi orang lain tak mainkan lah tu. Kita orang masuk Islam, India banyak bangsa kita orang datang rumah cakap kenapa masuk Islam, macam masalah lah dulu. Suruh keluar semua, tapi kita orang tak keluar. Kita tetap masuk Islam, belajar yang kita semua belajar. Tadi masuk Islam baru 3 bulan Masuk Islam baru 3 bulan, Masuk Islam baru 3 bulan. 3 bulan ke 3 tahun? 3 bulan. 3 bulan. Okey, tadi saya nak pergi balik tadi Maknanya perkenalan dengan Cik Kumaran ni berdasarkan kepada bantuan yang diberi, yang sifat-sifat yang baik yang ditunjukkannya, dan bukan saja daripada masyarakat masyarakat orang Hindu macam puan punya masyarakat dan Cik Muhammad punya masyarakat menerima Cik Kumaran ni menerima Cik Kumaran ni dengan baik kan dan macam mana dengan jiran-jiran jiran-jiran your neighbor jiran-jiran, macam mana jiran-jiran pun akan macam pendapat macam puan juga, macam Cik Muhammad juga suka pada Kumaran begitu, jiran-jiran yang lain macam mana Okey Ustaz, jiran-jiran semua okey. Selepas saya kenalan Tuan Kumaran, jiran-jiran semua okey. Tak ada masalah apa-apa. Semua jiran baik sama kita orang. Layan semua kita orang sama baik, semua baik. Menolong ada, bagi tolong kita orang pun ada. Tak ada masalah apa-apa Ustaz. Semua cakap baik-baik pasal. Okey. Apa ni puan terlibat juga dengan projek perusahaan yang dibuat itu, dengan bisnes yang dibuat tu.
Kan ada yang buat daun moringa itu. Ya tu, ya Ustazah. Betul. Kita orang ada buat tu bisnes sama Tuan kemarin yang bagi saya tu. Aku nak buat sayur, buat sayur punya, kopi sayur. Buat sayur. Okey. Okey, apa ni Profesor, Doktor ya? Apa peringkat awal ni ialah pengenalan yang diberikan oleh kebanyakan daripada isteri kepada Cik Muhammad ini kan ya. Cik Muhammad nampaknya kurang fasih lagi berbahasa Melayu dan sebagainya. Isterinya lebih fasih lagi. Tapi apa yang kita dapat tangkap ialah mereka tertawan dengan Cik Kumaran, tertawan dengan budi bahasa Cik Kumaran dan tertawan dengan pertolongan yang dibagikan ya, dengan penuh ikhlas dan sebagainya, yang menyebabkan dia masuk Islam baru 3 bulan masuk Islam dengan suaminya, dan dia kata tak ada masalah. Padahal apa yang kita dengar bagi orang Hindu yang masuk Islam tu, dia diboikot oleh keluarganya dan dia diketepikan oleh masyarakatnya dan sebagainya. Tapi ikut daripada mulut daripada puan tadi mengatakan tidak ada masalah. Semuanya tidak ada masalah. Dan Cik Kumaran pun tidak ada masalah, dengan puan pun tidak ada masalah, dengan keluarga pun tidak ada masalah. Jadi alhamdulillah dan semuanya berjalan dengan baik. Ini nampak saya lah. Ini cara yang dibuat oleh Cik Kumaran tu. Apa cara dengan kehendak masyarakat, kehendak komuniti di kawasan itu, terutama kepada mereka yang sebagai mereka Islam dan sebagainya. Pasal agaknya respon yang pertama di peringkat awal ni, macam mana Profesor daripada apa yang diterangkan oleh isteri dan juga Cik Muhammad? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkenalan Cik Muhammad dan juga isteri Cik Nur Manimala. Jadi dan juga Cik Kumaran, jadi orang yang membawa kedua orang ke sini atau pasangan ke sini. Jadi daripada apa yang diceritakan Datuk pada awal ni, kita boleh katakan bahawa sebenarnya perubahan sikap manusia tu dia boleh berlaku apabila dia suit ataupun dia masuk dengan apa yang dikatakan keperluan utama manusia tersebut telah dipenuhi. Jadi dalam keadaan ini, bila tengok apa yang dikatakan oleh Puan Nur Manimala, yang diceritakan tentang Cik Muhammad dan sebagainya, walaupun masih baru dalam kita kata 3 bulan plus masuk Islam, tapi cara cakap, cara mempertahankan, jadi kita nampak macam dah ada kekuatan di situ. Sebenarnya perubahan sikap manusia dia boleh melalui tiga perkara. Yang pertama, apabila dia betul-betul faham dengan apa yang dia nak buat. So di sini kita nampak bahawa pasangan ini telah faham keseluruhan keadaan tersebut dan mungkin lama bekerja dengan Cik Kumaran. So di situ dia datang kepada keperluan survival itu dulu, tarikan dan manusia ni pun cara dia mengubah perlakuan itu adalah banyak kepada peniruan. Jadi role model yang diberikan oleh Cik Kumaran itu telah berjaya kita kata meleburkan hati, juga kita kata telah memikat hati dan sebagainya. Dan walaupun dalam keadaan yang pertamanya adalah lebih kepada survival untuk kehidupan, keperluan kehidupan, tetapi apabila ditonjolkan dalam bentuk yang jangka panjang, maka kita dapati pasangan ini rasa secure ataupun rasa selamat dan nampak bahawa keperluan utama untuk berada dalam jalan ataupun kita kata agama Allah ini, ataupun kita kata cara hidup yang telah dibentangkan kepada mereka. Dan di situ kalau kita tengok apabila perubahan sikap itu boleh berlaku, apabila yang pertama dia faham, yang kedua dia patuh kepada keadaan tersebut. Jadi dia mula nampak tali dan dalam keadaan itu sesuai dengan fitrah dia dan survival dia dan keperluan kehidupan dia. So maka dia membina matlamat kehidupan dia tu, dan kita menanti apabila tadi macam ucapan Cik Kumaran itu menunjukkan walaupun 8 tahun, tapi saya nampak kalau dalam psikologi manusia tu dia dah sampai ke peringkat internalization. Maksudnya perkara tersebut lahir di dalam dah. Dia tak nampak daripada luar lagi dah. Tapi mungkin pada peringkat awal apabila memahami dan sebagainya, kita nampak bahawa keperluan survival itu menunjukkan pushing factor dia
untuk dia berubah tingkah laku. Faktor penolak untuk dia berubah tingkah laku. Tapi setelah datang kepada kepatuhan tersebut, dia nampak apa Rob dia jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So di situ dia selari dengan fitrah kehidupan dia dan dia membentuk internalization. Dan saya yakinlah Puan Nur Manimala dan juga Cik Muhammad akan nampak keadaan tersebut dan peringkat internalization itu akan datang dalam bentuk yang lebih kukuh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Para penonton dan mata sekalian, saya nak tanya satu apa ni. Cik Kumaran tak ada kat situ ke? Mana Cik Kumaran? Tak ada. Cik Kumaran tidak bersama dengan kita lagi ke macam mana ke? Ada, Hello? Ada Datuk. Ada. Cik Kumaran, saya nak bercakap dengan Cik Kumaran ni. Okey. Cik Kumaran saya tengok sebagaimana yang kita tahu doktor latar belakang daripada orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang bersama Cik Kumaran ni ialah latar belakangnya adalah masyarakat rendahan, masyarakat bawahan, masyarakat yang tidak begitu educated, masyarakat yang rasanya kehidupannya pun banyak bergantung kepada usaha-usaha tangan mereka, titik peluh mereka dan sebagainya, lebih berbentuk manual begitu kan dan saya rasa pandangan-pandangan hidup agaknya oleh kerana dia merupakan masyarakat yang close society macam itu, kerana orang-orang India dengan masyarakat Indianya, dengan agamanya, kepercayaannya, dengan cara hidupnya. Jadi kalau maknanya Cik Kumaran ni, saya tengok dia boleh bahasa Inggeris dengan baik, cara dia penampilan diri dia, nampak dia lebih urban lagi lah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi maknanya Cik Kumaran ni dapat menyesuaikan diri dia. Ingat tak yang dikata hari tu? Macam mana dia menolongnya? Macam mana dia melompat ke bawah ataupun orang naik ke atas dan sebagainya. Mengulurkan tali dan sebagainya. Kita ingat hari tu. Jadi maksudnya, Cik Kumaran ni telah berjaya meletakkan dirinya pada satu keadaan yang sangat sesuai dengan keadaan masyarakat yang golongan rendah ini. Minta maaf saya gunakan golongan rendah. Jadi maknanya kalau misalnya agaknya masyarakat Kuala Lumpur, masyarakat Petaling Jaya macam saya pergi ke sana agaknya nak bawa masyarakat Kuala Lumpur, masyarakat Petaling Jaya cara hidup begitu, nak bercakap dengan orang-orang di kawasan Cik Kumaran itu, rasanya mungkin saya tidak berjaya lah. Kerana ada lapisan-lapisan itu yang memisahkan antara saya dengan teman-teman yang di Batang Beduntai dan teman-teman di Kuala Selangor dan sebagainya. Yang maknanya faktor kita dapat menyesuaikan diri. Cik Kumaran dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sosio-budaya masyarakat yang rendah sikit ini, agaknya itu merupakan satu penerimaan yang besar yang dapat menerimanya. Kalau misalnya Cik Kumaran pergi dengan kereta Honda baru misalnya agaknya, apalagi kalau misalnya bawa kereta-kereta yang lebih mewah daripada itu dan dengan cara begitu, dengan pakaiannya, dengan cara isap rokoknya, isap pipe-nya dan sebagainya, agaknya sukar bagi mereka menerimanya. Bagaimana Cik Kumaran? Betul tak apa anggapan saya itu? Terima kasih Datuk. Okey, of course Datuk, apa yang Datuk kata itu sangat benar bahawa satu komuniti, satu kumpulan masyarakat, dia akan sentiasa identify diri dia dengan orang yang sama seperti dia. Itu fitrah manusia, Datuk. Okay. Jadi macam Datuk cakap, saya ini urban. Saya bukan urban, Datuk, saya beruban. Beruban. Jadi mungkin bernasib baiklah, saya bernasib baik kerana ibu bapa saya, keluarga saya, mereka bertapak di Kuala Lumpur. Tapi kalau mereka bertapak di Klang ataupun di Kuala Selangor, perkara yang samalah yang saya pun akan berada di tempat sama. Jadi tidak banyak perbezaan, cuma nasib saya landing ke tempat lain. Itu je perbezaan dia. Tapi dalamnya saya masih boleh identify diri saya dengan rakan-rakan saya di sini. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita rungkai balik pemikiran dan kebolehan mereka untuk menangkap idea-idea yang kami nak utarakan. Sebab kadang-kadang bila, itulah beza dia, Datuk. Kadang-kadang dia punya seorang leader, dia bila jadi leader, dia punya pemikiran dia mungkin sangat tinggi, Prof. Pemikiran dia terlalu advance dan pengikutnya tak boleh follow.
itu bahaya bila kita terlalu lihat kepada status kehidupan. Saya rasa itu tidak perlu. Saya rasa itu tidak perlu dan perlu diletakkan tepi. Kita letak tepi status semua dan cuba berbahasa dan cuba mendekati satu dilema secara praktikal dan secara akar umbi. Itu saja yang saya buat dan alhamdulillah perkara itu memudahkan urusan saya lah. Dan saya sangat percaya, saya rasa Datuk, 1 minggu, saya yakin 1 minggu Datuk, 1 minggu adalah masa yang akan diambil sekiranya semua cendekiawan Islam di dunia ini bersatu padu untuk membasmi kemiskinan, membasmi kebuluran, membasmi peperangan, ketidakadilan sosial. Saya rasa kalau cendekiawan Islam sedunia ni kalau mereka bersatu, 1 minggu saja Datuk, semua masalah dunia selesai. Semua masalah. I don't think it take more than 1 week Datuk. Yeah, that's how advanced community Muslim dunia ini sekarang berada. Tetapi kenapa perkara itu mungkin tidak berlaku adalah kerana masing-masing dengan status, masing-masing dengan community, masing-masing yang identify diri dia, saya begini, kamu begini. Mungkin itulah. Tapi kami mualaf ini adalah orang boleh panggil spesies transisi. Yang kita boleh transisi daripada satu golongan kepada golongan lain kan. Jadi kalau apa-apa yang ada pada kita itu mungkin berguna untuk seluruh umat. Perjalanan kita ini kalau dikaji mungkin berguna untuk seluruh umat. Itu pandangan saya Datuk Prof. Terima kasih. Alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan yang pada saya lah, Cik Kubaran ni tak banyak barrier tuan-tuan ya. Barrier yang biasanya ada lah dalam kita membawakan delivery sistem kita dengan masyarakat bawahan ni. Biasanya ada barrier ya. Ada dia punya halangan-halangan ya. Halangan-halangan sosial, halangan-halangan psychological, halangan-halangan berbagai-bagai, halangan-halangan cultural, berbagai-bagai halangan. Tetapi nampaknya Cik Kubaran ni telah berjaya tuan-tuan dan puan mengatasi halangan-halangan itu. Sebab itu kita tengok, cara method dia, Kumaran method itu dapat diterima dengan baik. Metod Kumaran ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, bila kita baca literature, bila kita baca dalam tulisan-tulisan ya, misalnya di Sri Lanka, satu gerakan nama Sarmodaya, itu commune system ya. Macam mana dia meletakkan satu sistem, satu method baru ya. Di Bangladesh pun misalnya tuan-tuan, di Bangladesh pun ada satu sistem. Macam mana sistem tuan-tuan memberikan bantuan dalam bentuk-bentuk pinjaman-pinjaman kecil kepada penduduk. Dan ini sangat berjaya dan diakui oleh Bank Dunia tuan-tuan dan puan dengan kejayaan macam mana dia menyara orang-orang bawahan di Bangladesh dan sebagainya. Jadi ini yang dibuat oleh Cik Kumaran dan saya rasa satu pendekatan pada saya lah, satu pendekatan yang sudah dicuba uji dan berjaya pendekatan itu, dan pendekatan itu patut diteruskan. Dan patutnya pendekatan itu untuk masyarakat yang hampir-hampir sama. Saya nak terangkan, untuk masyarakat yang hampir-hampir sama, pendekatan itu patut, it has to be duplicated, diduplikatkan kepada tempat-tempat yang lain. Macam mana Profesor ya, pandangan Profesor tentang perkara ni? Okey Datuk. Di sini saya nampak bila Cik Kubaran cakap tadi, sebenarnya apabila dia turun padang ataupun turun level itu kepada orang yang memerlukan tu, jadi grup yang memerlukan ni dia berada dalam keadaan kita panggil desperate, dalam survival needs, keperluan dia dan sebagainya. So apabila kita turun dan kita cuba samakan kita dengan mereka, walau maksudnya membina persamaan di sebalik perbezaan itu, so di situ dia sebenarnya create trust di situ. Dia telah membentuk satu kepercayaan. Dan sebenarnya kepercayaan yang paling utama yang dibina dalam diri adalah melalui role model ataupun cara ataupun pendekatan yang dibuat secara fizikal, secara action, tindakan. Jadi ini yang dilakukan oleh Cik Kumaran. Maksudnya yang ni yang sebenarnya contoh yang paling baik yang mana kita kata model ni dia bergerak ke mana-mana. Jadi maksud dan dia pun masuk dan juga dia merasa dia being a part of. Maksud dia menjadi salah seorang daripada persekitaran tersebut.
Jadi di situ lebih cepat mewujudkan trust. Sebab itu bila tadi Datuk menyatakan bahawa ataupun Cik Maran juga menceritakan bahawa kalau seorang leader tu dia tak sanggup pun turun, tak sanggup kotorkan kaki, tak sanggup berselut, tak sanggup meletakkan diri dia pada keadaan untuk survival itu, keperluan itu, sebenarnya tak ada orang yang nak ikut. Sebab pembinaan trust itu belum ada. Jadi bila turun padang bersama-sama dengan orang, mengetahui dan cuba meneroka dan mengetahui dan sama-sama membantu, itu yang menyebabkan dia dekat di hati. Dan bila dekat di hati itu, jadi pembinaan trust tu makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. So apabila ada trust tersebut, dia mencari apa di sebalik kebaikan itu. Oh, rupanya ada Allah, rupanya ada keredaan Allah, rupanya pergantungan yang paling utama kepada Allah. Jadi di situ senang diterapkan bahawa inilah the way of life, ataupun inilah cara hidup yang paling baik, dan inilah yang dibuat selama ini, maksudnya dengan penuh keredaan dan keikhlasan dalam memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Maka apabila keperluan itu telah dipenuhi, maka dia akan bina yang lain lah. Dari segi self esteem dia, rasa tawaduk dia, rasa nak bantu secara keseluruhan komuniti tersebut, sampai ke peringkat dia mendapat kepuasan apabila dia boleh mengajak semua komuniti untuk sama-sama tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak tengok dari segi the recipient ya. Maknanya isteri kepada Cik Muhammad dan Cik Muhammad dan isteri dia dan orang lain juga di kawasan itu ya. Soal penerimaan ni, I think diorang ni telah mempertaruhkan sesuatu yang besar dalam hidup dia. Menukar agama ni bukan satu-satu yang kecil, perkara yang besar. Dan hasil daripada, natijah daripada penukaran agama daripada Hindu kepada Islam itu sudah tentulah ada kos dia, kos yang terlibat. Kosnya, saya nak ulang balik, kosnya mungkin berlaku, mungkin tak banyak dalam kes Cik Komaran dan teman-teman, mungkin, tapi dalam masyarakat yang lain perkara ni dah jadi perbualan biasa. Macam mana ya, kos ataupun katakan akibat ataupun yang diterima oleh kerana dia memeluk daripada Hindu kepada Islam dan sebagainya. Dia dipinggirkan, dia dikecualikan, dia diletakkan di belakang. Orang tidak berinteraksi dengan dia, orang tidak berjual beli dengan dia, bahkan family terdekatnya pun memboikot dia. Tetapi ini tidak berlaku. Kalau ikut cerita isteri dia tadi, ini tidak berlaku. Dan saya rasa ini satu benda yang mungkin kita tak dapat berbincang begitu saja. Mungkin kita dapat duduk dengan dia, dapat duduk bersama-sama beberapa hari, beberapa minggu agaknya, baru kita dapat rahsia-rahsia yang sebenarnya. Sebahagian daripada rahsianya tidak boleh diucapkan dengan perkataan, tapi rahsia itu hanya dengan kelakuan, dengan perbuatan, dengan amalan yang mempunyai signifikan yang sendiri daripada amalan-amalan yang dilakukan itu. Jadi maknanya saya ingat yang apa yang berlaku ya, saya rasa cantik lah, betul-betul cantik. Macam ulasan profesor sangat konsisten ya. Daripada pertemuan yang pertama kita jumpa, pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga ni, saya tengok profesor punya ulasan ni sangat positif. Sangat positif. Dan ini membantu banyak kepada Cik Komaran. Siapa juga yang mengikuti siaran ini, seorang profesor misalnya, seorang doktor daripada UUM ya, telah recognize, telah memberikan pujian dan sokongan kepada apa yang dilakukan oleh Cik Komaran, dan juga memberikan tuan-tuan dan puan tepukanlah, kata orang, appreciation kepada orang yang diservis, orang yang dikhidmati oleh Cik Komaran. Termasuklah Cik Muhammad dengan isterinya sebagai wakil daripada mereka yang dikhidmati oleh Cik Komaran. Jadi persoalannya Profesor, saya rasa ialah tentang dia punya mutuality ya, mutual, benda ni mutual ya, kesalingan antara Cik Komaran dengan dia punya dengan orang-orang yang memeluk Islam, orang-orang Asnaf ni appreciate Komaran, Komaran appreciate Asnaf. Jadi trust itu, macam doktor sebut, trust itu berlaku hasil daripada perhubungan yang rapat, hasil daripada yang ditunjukkan, contoh-contoh terbaik yang ditunjukkan. Dan saya rasa ya, Cik Komaran ni mempunyai integrity, questions of integrity, questions of amanah, questions of credibility
yang telah ditunjukkan kepada masyarakat selama 8 tahun menyebabkan mereka sanggup menukar agama, sanggup hilang segala-galanya kerana mereka yakin kepada Cik Kumaran. Cik Kumaran boleh menunjukkan jalan yang benar, jalan yang betul, jangka pendek, jangka pertengahan dan jangka panjang dalam kehidupan mereka. Macam mana, Doktor? Ya, jadi di sini Datuk, kalau kita tengoklah apa yang dibuat itu sebenarnya kalau ikut ahli psikologi, manusia ni bila ada engagement, maksud duduk sekali, kerja sekali, saling kita kata berurusan, berhubungan dan sebagainya, dia lebih daripada 3 minggu dia akan wujudkan trust yang saya katakan tadi. Tapi untuk wujudkan trust tu, dia kena macam Rasulullah telah ceritakan, Rasulullah SAW telah ceritakan pada kita, maksud dia apabila kita bersahabat tu, maksud dia kita bukti bersahabat tu, makan sekali, tidur sekali dan sebagainya. Maksud dia perkara tersebut sebenarnya telah kajian empirical manusia ni tentang behavior manusia ni, bahawa apabila dia duduk sekali, dia makan sekali, dia telah berinteraksi sekali dan telah membentuk dan dia boleh membentuk trust dan kasih sayang. Sebenarnya ikut kajian dia selama lebih daripada 3 minggu. Jadi kalau lebih daripada 3 minggu tu dia akan ada bonding itu. Dia akan ada bonding. Jadi ini yang saya yakin lah yang dibuat oleh Cik Kumaran. Maka mungkin apa di awal pertemuan kan, kemudian apabila telah berlaku telah convert dan sebagainya, so di situ engagement dan bonding itu telah dibina dalam bentuk mengikat dan mengukuhkan ukhuwah tersebut. Jadi maksud dia ini yang telah dibuatlah oleh Cik Kumaran. Okey, Cik Kumaran agaknya yang terakhir daripada Cik Kumaran apa harapan Cik Kumaran apa harapan Cik Kumaran kepada Islam untuk mereka yang tinggal Islam dan terus dalam Islam dan memperjuangkan Islam, macam mana Cik Kumaran? Saya tengok Cik Kumaran ni tuan-tuan dan puan hasil usaha niaga, bisnes pun bisnes, industri pun industri, kilang pun kilang, tapi pada masa mana yang dibawanya macam dulu Datuk Nenek yang datang daripada India, daripada Gujarat, tuan-tuan dan puan, mereka berniaga, yang dibawa bersama mereka ialah Islam. Saya nampak begitu juga yang Kumaran buat, tuan-tuan, meniaga ke, menolong membantu orang ke, keluarkan daripada kemiskinan ke, membantu golongan asnaf pun, yang dibawa Cik Kumaran ialah labelnya ialah Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana? Tuan-tuan tengok di Malaysia, Doktor, kalau kita tengok di awal-awal di mana-mana penempatan ada orang India, mesti ada masjid India. Masjid India, madrasah India, surau India. Maknanya mereka datang berniaga itu satu hal, tapi kedatangan mereka terus menjadi pendakwah dan membawa Islam bersama dengan mereka. Saya rasa itu juga saya semangat yang ada pada Cik Kumaran, dan itu yang diterapkan kepada teman-teman yang mengikuti Cik Kumaran. Macam mana Cik Kumaran? Betul tak betul yang setelahan saya itu? Sila Cik Kumaran. Saya sangat setuju, Datuk. Saya sangat setuju pasal sebab bila kita cerita pasal kehidupan seorang, maaf ada lori lalu. Bila kita cerita pasal kehidupan sebagai seorang Muslim, Muslim ni dia ada dia kena ada satu lifestyle. Dan lifestyle ni macam contohnya yang perempuan dia kena ada di tempat selamat, aurat. Rumah-rumah, kalau kita lihat zaman dulu rumah dia ada rumah bahagian luar, bahagian dalam. So semua rules ini memerlukan change of lifestyle ataupun satu lifestyle yang di mana mereka kena ada duit lah. Dia tak boleh, kalau orang susah kan, dia kena ada some excess money in order for them supaya dia boleh buat benda-benda yang lebih bagus, lebih afdal untuk Islam, iaitu banyak memberi sedekah, banyak. So bila kita cerita pasal duit, there must be some form of income, betul tak tu? Dan betul. Income tu kalau kita harapkan bekerja, contohnya kita bekerja dengan orang-orang bukan Islam dan sebagainya, maka ada isu barokah dan sebagainya. Dan di sinilah perniagaan ini menjadi sangat penting. Contohnya macam keluarga yang sertai kami, Tuan Nagendran dan Puan Muhammad Nagendran dan Puan Nur Manimala. Contohnya kan, bila mereka dapat duit tu kan, bila dia dapat, bayangkan dia dah Islam 3 bulan, lepas tu dia pergi daftar kan, lepas tu pihak MAIS memberikan mereka imbuhan. Mereka ni anak 5 Datuk, dan suami isteri 7 orang.
7 orang masing-masing mendapat imbuhan allowance masuk Islam. Okey, dia buat apa? Sebahagian daripada duit itu dia simpan untuk mulakan satu perniagaan bersih buruk. Nampak? Sekarang ni dia Tuan Nagendra dia angkat tong gas. Dia kerja dengan satu syarikat, dia buat delivery tong gas. Tapi bila dia dapat je duit ni, dia buat apa? Dia cakap kita buat bersih buruk. Okey, dia dah plan dah start dah dia dah plan dah, setting dah. Duit tu pun baru masukkan, dia setting. Lepas tu mereka 7 orang ya. 7 orang, setiap seorang tu duit tu diorang bagi saya RM700. Dia bagi saya RM700. Saya tanya untuk apa? Dia cakap kamu bagilah kepada orang susah. Maka saya bagi kepada 2 orang, dua kumpulan lah. Satu family yang sangat miskin dan satu penulis buku. Saya bagi dekat satu penulis buku yang nak tulis buku Datuk pasal apa? Pasal perbincangan kita yang 3 minggu ni. Bayangkan Datuk. Saya tak boleh brain tau. Saya tidak boleh brain dia orang punya pemikiran mereka. Saya cakap mana you all belajar macam ni ya. Saya cakap kami follow you je Kumar macam tu kan. Bayangkan ya. So this orang yang betul-betul susah, dia first time dapat duit, rupanya dia nak ambil duit tu, dia ibarat dia tanam duit tu tau. Dia tanam dan dia kembangkan duit tu bukannya sebagai duit, tapi sebagai berkat, sebagai nikmat, sebagai dakwah. Masya Allah Datuk. Saya tak boleh challenge diorang lah Datuk. Saya kalah dengan diorang. Datuk cakap saya urban. Ini lagi urban Datuk. Ini lagi maju Datuk. Allah. Okey, Profesor. Ini yang terakhir ulasan dari Profesor ya, Doktor ya, daripada observation tadi ya. Agaknya macam ni Doktor? Saya sebenarnya saya kadang-kadang tak ada ayat Datuk. Sebab kadang-kadang dia macam hebatnya apabila orang dah dapat hidayah dan dekat dengan Allah ni, dia tak nampak duit tu sebagai something yang untuk diri dia saja. Tapi dia lebih nampak kepada ummah itu. Jadi bagi saya orang yang asal dalam Islam pun belum tentu boleh buat sampai ke peringkat itu. Jadi di sini saya hanya boleh katakan semoga Allah membuka semua jalan rezeki itu dan juga memberi kemudahan lah kepada saudara-saudara kita yang baru ni supaya mereka akan lebih kuat menghadapi semua cabaran dan sebagainya, dan di situ diberikan kemudahan dan dihamparkan dengan kemudahan untuk semua kehidupan mereka lah. Dan juga untuk yang lain-lain juga, untuk komuniti yang lain juga. Dan di sini jelas menunjukkan bahawa betapa keikhlasan mereka itu telah membuka semua jalan-jalan untuk mengajak orang lain pun untuk terus mendekati Islam dan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, tuan-tuan ya, saya tidak dapat meneruskan lagi perbincangan kita ni. Apapun tuan-tuan dan puan, saya dah dapat beberapa inti tuan-tuan. Inti mengenai satu benda yang sangat besar bagi kita tuan-tuan, iaitu menyelamatkan akidah manusia. Daripada tuan-tuan kita melihat mereka tutup dalam kekufuran, tapi kita keluarkan mereka dari kekufuran, masuk ke dalam Islam. Bukan saja masuk Islam kerana nak kahwin dan sebagainya, tuan-tuan tengok ya. Bukan itu. Tapi masuk Islam, tuan-tuan, untuk memperbaiki diri mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok ya. Baru 3 bulan tuan-tuan, 3 bulan. Dapat daripada sikit imbuhan daripada MAIS tuan-tuan dan puan. RM700 diserahkannya kepada Cik Kumaran tuan-tuan. Bagilah pada orang miskin. Saya sebenarnya nak nangis tuan-tuan ya. Macam mana hati, Masya Allah tuan-tuan. Orang miskin ni tuan-tuan. Orang miskin ni. Ya. Sebab itu, inilah tuan-tuan yang sebagai maklusan di Profesor tadi. Dia tak ada perkataan nak menggambarkan macam mana. Inilah tuan-tuan dan puan ya. Kita kadang-kadang kita take for granted benda ni. Benda ni ada di sekeliling kita. Kalau kami tidak unearthkan, tidak persembahkan ini tuan-tuan, kita tak dapatlah. Kita tak dapat the dynamism, dinamiknya human, manusia ni, pemikiran manusia, kepala manusia, hati manusia. Sekarang baru kita nampak tuan-tuan. Kita mungkin hidup dalam kawasan kita, kawasan middle class kita, bersama dengan kita, duduk sama, masjid sama, surau sama, shopping sama, kenduri sama dan sebagainya. Tapi kita tengok manusia ni tuan-tuan. Hati, jiwa manusia. Begitu luhurnya hatinya tuan-tuan. Oh, saya ingat ini, Masya Allah tuan-tuan. Saya harapkan doa macam doktor doa tadi tuan-tuan.
mudah-mudahan benda ini berterusan. Mudah-mudahan insya-Allah Islam itu semuanya tuan-tuan berlaku ini Cik Kumaran. Saya yakin kerana Islam inilah agama. Dan inilah yang disebutkan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tuan-tuan jangan kau ambil agama lain. Inilah Islam. Kalau kau ambil yang lain daripada Islam, kau masuk dalam kumpulan yang rugi tuan-tuan dan puan. Itulah dia katanya. Cik Kumaran pun tahu, telah dibagi tahu tentang hadis-hadis dan ayat Quran dan hadis tentang itu ya. Jadi mudah-mudahan dan disebutkan inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah, cara hidup di sisi Allah semestinya adalah Islam. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita ucapkan terima kasih kepada Cik Kumaran. Harap nantilah satu masa nanti tuan-tuan saya nak berjumpa dengan Cik saudara Muhammad Rao tu kita nak jumpa juga kepada isteri ni tuan-tuan kepada Cik Muhammad dan isteri, nak jumpa khusus kepada Cik Kumaran dan teman-teman Cik Redwan dan sebagainya. Macam mana ibu Cik Redwan Macam mana ibu dia? Cik Kumaran. Macam mana ibu dia? Kan ibu dia sakit tenat. Alhamdulillah dia dah pulang ke rumah Datuk dan dia sekarang di observation di rumah sajalah. Tetapi dia dah stroke dah, dia macam dia punya tangan dan kaki belah kiri tu dah tak berfungsi dengan 100%, maka dia perlukan orang untuk angkat dia dan sebagainya lah. Tapi Tuan Ridwan sekarang ni temporary dia memang tengah jaga mak dia lah. Dia pun tengah masih menjaga mak dia. Alhamdulillah. So terima kasih pada Cik Kumaran, terima kasih pada Cik Muhammad dan isteri, terima kasih pada anak-anak dia, tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada semuanya. Komuniti yang telah dibina 300 orang tu. Saudara-saudara baru kita, tuan-tuan dan puan, mu'alaf kita yang telah menunjukkan satu contoh tuan-tuan. Macam Profesor sebutlah, kita yang memang lahir sebagai Islam pun agaknya kita tidak sampai lagi peringkat peringkat macam mana you meserlahkan Islam dalam kehidupan you. Yang itulah sebenarnya Islam yang tulen, itulah dia ketulinan daripada hati, daripada jiwa perasaan manusia itu insya-Allah. Jadi terima kasih kepada doktor, terima kasih kepada profesor, terima kasih kepada teman-teman seluruhnya. InsyaAllah mudah-mudahan satu masa nanti kita berjumpa lagi. InsyaAllah saya harap pertemuan yang akan datang bila-bila kita jumpa lagi. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun daripada ini, banyak lagi cerita. Kalau 3 bulan masuk Islam dah ada cerita macam ini, saya tak tahu apa jadi kalau 3 tahun kita bercerita macam mana kita nak cerita tentang Islam. Terima kasih dengan anak-anak yang 7 orang anak 7 orang. Anak alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita ucapkan terima kasih kepada keluarga Cik Muhammad dan isterinya. Alhamdulillah, comel-comel anak dia semua, masya-Allah Cukup setakat itu. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Suluh Khatimah.